kita pun dia bawa slow, uncle ke aunty ke apa kan, slow je kan. Kita nak cepat, lagi kuliah dah lambat contoh. Siapa Ustaz? Entahlah. Kuliah dah lambat ni, orang dah habis sembahyang maghrib, dah sembahyang sunat pun dah habis ni, betul tak? Lambat ni, jangan tengok Allah. Tak. Kalau naik basikal lagi cepat lah, sabar je lah. Nak potong tak dapat, kanan kiri ada kan. Jangan. Nasihat siapa Ustaz? Untuk saya dan semua lah. Jangan, sabar. Ya tak? Tu nama biar lambat asal selamat. Kenapa? Kalau kita selamat sampai sekalipun, belum tentu selamat daripada doa orang tu. Buat ni hayya. Ini orang dia doa, bahaya, hati-hati. Maka bahawasanya tiada berkekalan doa itu hijab. Yang ini tiada ada antara doa dan antara kabulnya itu mani'. Mani' ni penghalang yang menegahkan dia. Hati-hati. Doa orang yang kena zalim, walaupun dia bukan orang Islam sekalipun, tak ada hijab. Allah Ta'ala akan kabulkan. Dan adapun firman-Nya, artinya lebih kurang, dan tiada doa orang kafir itu melainkan di dalam sesat. Surah Ar-Ra'd ayat 14. Maka maknanya, tafsirnya macam mana? Tiada diperkenankan doa bagi mereka itu pada tertentu doa dengan meringankan azab Jahannam daripada mereka itu pada hari kiamat. Orang kafir yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran doanya dalam kesesatan, itu maknanya tak dimakbulkan doa kalau minta jauh daripada azab Jahannam. Tak, itu tak makbul lah. Doa yang selain daripada tu, kalau dia orang dizalimi, boleh makbul. Hati-hati. Jadi bukan si tanggang aja yang maknya dizalimi itu makbul. Yang bukan si tanggang pun kalau bukan Islam makbul juga kalau dizalimi. Dan hasilnya, ini kesimpulannya, bahawasanya doa itu memberi manfaat bagi yang hidup dan yang mati jika mendoa bagi mereka itu, dan memberi mudarat akan mereka itu jika mendoa atas mereka itu. Pada zahir pandangan mata kasar, ini tasawuf ni zahir lah. Hakikat tauhid kita dah belajar. Yang menjadikan segala perkara, yang mentiadakan segala perkara Allah Ta'ala. Yang memberi manfaat dan mudarat Allah Ta'ala. Ini zahir, pandangan mata kasar, seolah-olah kita doa ada manfaat, ada mudaratnya. Dan memberi manfaat ia pada qada yang mubram, muktamad atau pasti. Ni Ustaz, memberi manfaat pada qada takdir yang mubram, muktamad atau pasti. Dan qada yang mu'allaq, yang digantung atau ditunda. Ada qada, ada takdir yang ditunda, digantung. Ustaz kata takdir dah tetap. Ni kitab ni sendiri kata, ni bab tauhid ni Ustaz. Tapi dia tak huraikan lanjut. Huraian lanjut tu kena tengok kitab tauhid. Dalam kitab tauhid, contoh Aqidatun Najin, tahniah, menarik betul warna-warni. Tahniah datang masjid lah. Biasa sekolah je kan, tahniah datang sekolah, ni tahniah datang masjid, bagus. Baik. Dia punya silau belakang tadi, menarik betul apa ni. Takkan Ustaz Aidil punya kuliah sampai warna-warni, tak ada lah. Baik. Jadi dalam kitab tauhid, contoh kitab Aqidatun Najin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, nak tengok boleh minta Imam Abdul Rahman, dia ada kitab tu. Maksud apa tu yang saya lupa tu. Baik. Jadi ada qada ini terpecah pada dua, satu mubram, satu mu'allaq. Mubram ni muktamad atau pasti, mu'allaq ni digantung atau ditunda. Contoh mubram, Zaid mati dilanggar lori pada 11 bulan 9 pukul 9 malam, contoh. Minta maaf siapa nama Zaid. Kenapa bagi contoh nama Zaid Ustaz? Itu biasa dalam kitab-kitab ambil contoh Zaid. Jadi kalau terkena minta maaf. Kalau nak selamat, saya tak sebutlah. Seseorang ditakdirkan meninggal dunia dilanggar lori pada 9 pukul 9 malam. 11.99.
Yang mubramnya, yang tetapnya tu mati pada 11.99 malam. Kerana apa matinya? Dia langgar lori, itu muallak. Boleh jadi bukan dia langgar lori, dia yang langgar lori. Ya tak? Bukan mesti lori langgar dia mati, dia langgar lori pun boleh mati. Ya tak? Bukan jalan kaki lah, naik motor lah, jalan kaki terlanggar terantuk lah kan. Nak ceritanya naik motor ke, naik basikal ke, terlanggar lori parking tepi, tak nampak, gelap, tak pasang lampu kan, langgar puap. Jadi pada zahirnya seolah-olah macam tu. Muallaknya tu digantung. Mati tetap mati, 11 bulan tetap 11 bulan, 9 malam tetap 9 malam. Tapi kerana apa tu bergantung. Itu dibahagikan pada muallak. Lepas diterangkan macam tu, dibuat kesimpulan, adapun mubram dan muallak kedua-duanya sudah ditetapkan. Zahir saja nampak seolah-olah mati tu sekian hari bulan, pukul berapa dah tetap. Kerana apa? Itu bergantung. Nampak seolah ada bergantungan. Hakikatnya dah tetap dah pun. Kalau dah Allah Ta'ala takdirkan memang kena langgar lori, memang kena langgar lori lah. Baik. Dan ada juga perbahasan dibahaskan bahawasanya doa mengubah takdir itu pada lauh mahfuz. Papan lauh mahfuz. Lauh tu papan, mahfuz yang terpelihara. Malaikat tulis takdir setiap manusia dengan menggunakan kolam. Kolam tu pen lah bahasa Arabnya. Kolamun. Jadi kata setengah ulama, yang berubahnya tu pada lauh mahfuz, dipadam, tukar. Tapi takdir pada ilmu Allah Ta'ala, pada diri Allah Ta'ala, itu tak berubah. Perubahan pada lauh mahfuz tu pun dah masuk dalam takdir Allah Ta'ala yang pada dirinya. Takdir itu masuk pada sifat iradat Allah Ta'ala, sifat kehendak. Allah Ta'ala berkehendak. Allah ada sifat iradat. Iradat tu maknanya berkehendak. Allah berkehendak, maknanya Allah telah tentukan segala perkara, segala nasib makhluk. Habis nasib dirinya tak. Itu pada bab ta'alluq. Iradat Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala, Allah tentukan nasib ni. Nasib siapa? Nasib makhluk, bukan dirinya. Kalau Allah Ta'ala takdirkan nasib untuk dirinya, itu lemah. Baik, itu bab ta'alluq. Ketahui olehmu bahawasanya bagi doa itu beberapa syarat dan beberapa adab. Maka setengah daripada syaratnya menjauhkan yang haram daripada makanan, minuman, pakaian dan usaha, kerjalah. Dan hendaklah mendahulukan amal yang soleh. Ini berkaitan dengan fikih. Makanan yang haram kena jauhkan. Siapa yang suka makan seafood, kena belajar seafood mana yang boleh dimakan, seafood mana yang tak boleh dimakan. Seafood ke siput Ustaz? Siput tu seafood lah, seafood bahasa Inggeris. Ada yang haram tak? Ada. Maksudnya macam ikan jos ke? Jos tu memanglah tentu pasal dia makan dia tu ada taring tu kan. Yang haram yang tak perasan, contoh ketam, bangkang. Ustaz betul, nanti saya bawakan kitab tu pasal ini kuliah tasawuf kan, tak bawa kitab fikih lah. Ketam, bangkang, lobster. Ustaz betul, saya nak buka restoran lobster ni. Nasi lemak lobster. Kat mana Situ Bika? Saya baik jauh. Tapi kalau dia dengar kena juga. Lagi apa? Belangkas kat Kampung Maju Jaya. Ustaz main sebut semua dah saya jumpa lah. Restoran Belangkas. Memang saya pernah duduk situ Kampung Maju Jaya. Saya ngajar kat masjid tu. Belangkas haram Ustaz. Ujung sana tu ada restoran Belangkas. Ya Allah, tapi dah memang betul kitab sebut macam tu. Nasib lah macam mana. Apa nama ni, lepas tu buat fikir. Tulang binatang ni, bangkai tulang binatang, bangkai lah kan. Tercongok dekat sebelah masjid tu ada lorong masjid, kemudian ada lorong nak pergi klinik apa semua kan.
terpacak situ, tengkorak lembu. Macam mana? Saya kena sampaikan. Tak dicabut sampai sekarang lah, macam mana kan? Nah, tak ikut, kita bukan nak siapa-siapa nak paksa kan. Sampaikan aja, tak nak ikut sudah, baca kitab aja. Makanan. Kita makan makanan haram, lepas tu komplain, kenapa doa aku tak makbul, ya tak? Itu kita kena semak balik lah. Banyak sebab, bukan makanan sahaja. Minuman, air, jaga-jaga, pakaian, dan usaha, kerja kita. Walaupun kerja halal, tapi masa kita tu, kalau memang masa kita 8 sampai, biasa 8 jam, 8 sampai 4 atau 9 sampai 6, 8 jam, jangan kurang, lebih tak apa, jangan kurang. Alah Ustaz, datang awal pun bukannya dia buat kerja pun, duduk datang awal tu dah satu perkara. Kalau datang pun dah tak awal ataupun kalau ada yang ada hal terlewat, dia nanti balik lewatkanlah kan, lebih sikit. Masa kerjanya, itu semua mempengaruhi kemakbulan doa kita lah. Kita bagi makan anak-anak, contoh pen pejabat. Alah Ustaz, pen 70 sen je Ustaz. Iya, 70 sen tu duit siapa? Duit pejabat, untuk kegunaan pejabat. Alah Ustaz, satu batang je pejabat, banyak lagi pen Ustaz. Ya, tapi tu bukan untuk kegunaan sendiri, bawa balik kasi anak belajar kat rumah kan. Contoh kadang-kadang tak perasan, tapi kena ingatkan lah, kena sebut. Dah terlepas dah, pen tu dah tak ada dah buang dah. Istighfar aje lah, doa, minta ampun je lah, taubat dengan Allah Ta'ala. Kita mencuri lah, curi hak. Dan hendaklah mendahulukan amal yang soleh. Pakaian, bab bab air, bab mencuci najis, mesin basuh. Mesin basuh. Apa Ustaz mesin basuh? Yalah, mesin basuh sekarang ni ada yang dulu semi auto ni basuh dia gerak sendiri, bilas tu kena bilas sendiri, masuk angin, dia basuh dengan angin je, bilas kena sendiri. Itu ada selamat sikit. Kenapa? Sebab kita bilas sendiri. Contoh, kalau kita ada keluar air wadi atau air madhi, apa beza wadi dengan madhi? Kalau air wadi ni penat bekerja lah, berat. Kalau air madhi ni senang cerita steam lah. Steam tak faham juga pula. Naik syahwat tengok perempuan je lah, tempat kerja, maklumlah lelaki perempuan ada kan. Dalam perjalanan pergi kerja, yang melintas tu yang tak cukup kain banyak. Ya tak? Kita nak tengok traffic light, tertengok yang tak cukup kain, macam mana kan? Ada orang dia tak boleh. Jadi najis, madhi, wadi, najis. Bila najis, kita masuk dalam mesin basuh semi auto, kemudian basuh dengan sabun, kita bilas satu persatu. Itu pun satu masalah juga. Kalau bilas manual macam ibu saya dulu, manual, dia ajar saya manual lah, maknanya pipe, lepas tu kita basuh satu persatu, masuk angin, basuh, hilangkan sabun lah. Tapi dengan sendirinya insyaAllah lah najis pun hilang satu persatu. Kalau lagi satu cara, dia buang air sabun, dia tandah air, kemudian dah penuh, baru dia putar lagi untuk bilas, buang air lagi, bilas 2 kali Ustaz saya bilas Ustaz. Sabun dah hilang Ustaz, takkan najis tak hilang? Masalahnya dari mazhab Syafi'i dalam kitab Idaman Penuntut, simple aja. Air nak hilangkan najis mesti air mengalir. Ustaz, kan saya buang air tu mengalir. Yang mengalir yang kendaki tu on the spot mengalirnya, bukan awak tadah dah godak baru keluarkan mengalir. Itu tak dikira. Bau memang wangi, bau sabun, dynamo mahal. Apa lagi? Softener wangi, Softlan. Namanya Softlan lah. Jenis sabunnya softener kan. Jadi wangi hilang, kotoran hilang, najis hilang tak? Najis tak hilang, maknanya tak suci. Dia cuma ibarat
apa nama ni, najis pada hukmi, tak ada bau rasa warna, tapi dia masih tak suci. Habis takkan apa nama nak kena bilang satu-satu. Ada cara yang lagi senang, tak kira lah semi auto ke auto ke. Caranya ialah sebelum masuk mesin basuh tu, basuh dulu najis. Biasa yang kena seluar dalam lah. Tapi kalau seluar dalam basah, biasa seluar luar tu pun boleh jadi basah juga. Pastikan macam mana, cium lah. Ataupun tengok tak ada bau rasa warna madhi atau wadi, bersih lah. Kalau ada, basuh dulu. Habis kotoran lain tak najis, tak apa. Kalau kerja mekanik, minyak-minyak tak apa, dia tak najis. Kerja apa, cat apa, kerja apa lagi, yang kotor, tanah, kena tanah. Kalau tanah tu tak bercampur najis, tak najis. Kotor je lah. Peluh tak najis, bau je lah. Jadi yang najis saja bersihkan. Jadi masuk auto pun tak apa. Dah bersih najis, daripada najis masuk dia auto. Situlah mesin apa ni, sabun, situlah bilas, situlah angin. Lagi tak keluar langsung. Keluar dah apa nama ni, tinggal jemur. Ada lagi mesin yang terus kering kan. Jadi itu cara. Habis kalau yang apa nama, Dobi 24 jam apa nama tu, tu macam mana ustaz? Itu kita ambil zahir hukum lah. Kita tengok mesin tu tak ada najis, walaupun orang bukan Islam yang pakai, kita sangka baik lah, kita tak ada bau najis, kira bersih lah. Kira bersih. Tapi dia memang confirmnya ada anjing pun mesti ada makan alif baya alif baya. Tak semestinya. Tak semestinya. Hukum tu ada apa berkaitan dengan hadis Rasulullah. Apa nama ni, Rasulullah didatangkan keju. Ini makanan. Keju tu masyhur, orang Arab kata daripada lemak babi. Masyhur. Sampai ke pengetahuan Rasulullah. Tapi Rasulullah makan juga. Kenapa? Ambil asal masalah. Asal masalah biasa apa nama ni, asal keju tu biasanya apa nama ni, susu kambing lah. Susu kambing dibekukan jadi keju. Cerita-cerita orang ada buat daripada daging lemak babi tu dah kemudian. Jadi Rasulullah ambil asal masalah, sebab tak nengok sendiri depan mata, dan tak disuruh semak ni makanan ni daripada mana, kemudian siapa yang buat, daripada tak perlu disemak. Kalau nak semak ya silakan, tapi kalau dah semak, dah tahu, dah haram makan lah, yang makan. Kalau belum semak, tak disuruh semak. Ambil asal masalah. Kalau kat Malaysia ni mudah sikit lah, dah ada yang apa macam halal kan. Kita pegang aje lah. Betul-betul lah, tak betul tanggung lah kan. Kita pegang, insyaAllah lah, mudah-mudahan betul. Baik. Jadi kena ambil kira. Itu mempengaruhi doa kita. Pakaian pakaian. Usaha dalam mendahulukan amal yang soleh. Diriwayatkan bahawasanya doa itu anak kunci langit, dan giginya makanan yang halal. Dah kunci tu ada gigi. Alah yang tajam-tajam tu lah giginya tu, makanan yang halal. Kuncinya tak ada gigi, pusing-pusingnya tak boleh buka. Ya Allah. Dan mendoa ia padahal yakin dengan diperkenankannya, dan bahawa tiada lalai hatinya. Doa dengan yakin, ya Allah, dengan yakin Allah Ta'ala akan perkenankan, dan tak lalai hatinya. Jangan fikir lain lah, fokus. Dan jangan mendoa dengan barang yang berdosa padanya. Macam mana? Seperti memutuskan rahim, dan membuang-buang akan hukuk, yakni hak-hak al-muslimin. Jangan doa, ya Allah, putuskanlah hubungan silaturahim aku dengan siapa-siapa contohnya kan. Jangan. Dan jangan mendoa dengan yang mustahil, dan jikalau pada adat sekalipun. Ya Allah, kahwinkan aku dengan Mira Filza. Dah jadi suami orang lah, awak ni. Tapi boleh jugalah macam itu, boleh laki lah kan. Alah, kan bunga bukan sekuntum. Awak ni. Dan yang demikian itu jahat adab atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan doa yang mustahil. Dan jikalau pada adat sekalipun.
Adab dan masa-masa yang baik berdoa. Dan setengah daripada adabnya bahawa memilih ia akan waktu yang kelebihan. Pertama, satu seperti di dalam sujud. Doa di dalam sujud ada kelebihan. Busy sangat. Sujud terakhir itu doa. Lepas beri salam terus kerja. Busy sangat. Contoh Dua, dan ketika bang dan iqamat dan antara keduanya. Ketika azan dan ketika iqamat dan di antara keduanya. Ketiga, dan pada sulus, yakni 1/3 yang akhir daripada malam. 1/3 yang akhir daripada malam. Contoh 7 malam sampai 7 pagi, bagikanlah 12 jam bagi 3, 4 jam terakhir itulah. Pukul 3 sampai pukul 7 tu, sebelum subuh lah. Yang keempat, dan malam Jumaat dan harinya. Malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, dan harinya hari Jumaat. Yang kelima, dan waktu sahur ataupun waktu suhur. Suhur tu perbuatan makan sebelum subuh. Sahur tu makanan yang dimakan sebelum subuh. Waktu suhur. Dan yang keenam, dan 2 malam hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Idul Fitri dulu baru Idul Adha. Yang ketujuh, dan bulan Ramadan, sepanjang-panjang bulan Ramadan tu. Yang ke-8, dan malam Lailatul Qadar. Sebab tu ramai yang apa nama ni mengejar malam Lailatul Qadar tu. Lailah tu malam. Sebut Lailatul Qadar aja, tak payah malam lagi. Kalau malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Lailatul tu dah apa nama malam. Baik. 10 hari terakhir Ramadan. Yang ke-9, dan malam nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban. Nisfu tu separuh. Ahmad nisfu, Ahmad separuh. Separuh apa tak tahulah. Nisfu separuh Sya'ban, nisfu Sya'ban. 14 malam 15. Malam nisfu tu malam separuh, malam 15. 14 siangnya. Siang malam 14 malam 15 tu. Dan awal malam daripada bulan Rajab. Awal malam bulan Rajab. Dan malam Mi'raj, Isra' Mi'raj. Dan pada ketika melihat Baitullah, melihat Kaabah. Ya Allah, tu untung siapa dah pergi umrah haji. Doa yang baik-baik lah, doa sihat. Guru saya pesan kalau pergi umrah haji, doa apa? Doa kaya pun boleh juga, tapi yang utama doa sihat. Kaya pun kalau tak sihat, duitnya habis melabu buat ni aja, perawatan. Bukanlah maknanya orang yang sakit ni tak baik, bagus. Adalah kelebihannya juga orang sakit ni. Diampunkan dosa, naikkan darjat, ada juga kelebihan. Tapi doalah supaya sihat. Sihat lagi banyak kita ibadat. Dan tatkala turun hujan antara masa waktu makbul. Alamak, hujan lah. Alamak, jangan alamak. Ni kerja, alamak hujan pula. Alamak. Dia pasal naik motor cepat sikit, naik kereta lambat sikit. Tapi rupa-rupanya itu antara masa doa makbul. Jadi naik kereta dan doa sepanjang hujan. Tapi kerja tu doa. Ya tak? Dan tatkala datang kesusahan tu masa yang doa makbul. Itu antara apa nama hikmahnya lah, dapat kesusahan. Ya Allah, kenapa dah susah? Itu doa untuk makbul tu, masa-masanya. Dan pada ketika berbaris saf perang sabilillah, ni mungkin kita tak jumpa. Dan kemudian daripada sembahyang yang 5 waktu, setiap lepas sembahyang 5 waktu tu, sembahyang fardu tu antara masa doa makbul. Doa panjang, ya tak? Imam panjang sikit dah. Mula amin. Lama. Amin. Lama. Damn. Panjang sangat ni imam, cepat sikit. Biarlah doa panjang sikit, ya tak? Imam dah hafal banyak doa panjang-panjang, ya tak? Inilah masa yang makbul. Dan kemudian daripada membaca Al-Quran, istimewa pula pada waktu khatam Quran. Lepas baca Al-Quran pun doa makbul. Itu sebab lepas baca Quran pun ada doa tu kan, doa khas. Nak tambah doa lain pun boleh. Dan tatkala minum air zam-zam, lepas minum air zam-zam, doa. Dan tatkala berkokok ayam, bila?
Bila? Subuh. Ayam kokok subuh. Dia kokok tu bunyi kok 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 kok. Oi, bangun subuh dia kata. Maknanya lah lebih kurang. Maka kat bandar-bandar tak ada ayam. Tak apalah. Dan pada waktu semua subuh tu lah. Dan pada waktu berhimpun muslimin dan pada majlis zikir seperti barang yang tersebut pada hadis. Majlis zikir, majlis yang memang berzikir, bacaan zikir, ataupun majlis ilmu, doa. Tempat-tempat yang mustajab berdoa. Tadi masa ni tempat-tempatnya. Dan tempat yang mustajab, satu seperti di dalam Baitullah. Allahu Akbar, doa masuk Baitullah kalau ada peluang lah. Masuk Baitullah, Kaabah tu doa. Dan di dalam tawaf, masuk tawaf doa. Dan pada multazam, tempat dekat Kaabah tu kan, multazam doa. Tempat turun yang pancuran emas tu kan, multazam. Dan di belakang makam Ibrahim, ni pun dekat Baitullah juga ni, belakang makam Ibrahim. Dan di bawah mizab, kawasan Baitullah lagi. Dan di dalam hajar, maknanya kita cium Hajar Aswad tu kalau dapat cium kan. Kalau tak dapat cium pun daripada jauh tu kan. Dan di telaga Zamzam, dekat-dekat telaga Zamzam, jangan cebur dalam tu. Baik, kat telaga Zamzam. Dan di Safa dan di Marwah. Dan tempat sa'i, tempat-tempat apa nama ni Kaabah semua ni, tempat Mekah semua, tempat sa'i. Dan pada maulid kelahiran Nabi, pada tempat kelahiran Nabi. Nabi lahir mana? Mekah lah. Di Suq Al-Lail, nama tempat. So di Mekah juga ni. Dan pada rumah Siti Khadijah. Allahu Akbar. Kat mana? Kat Mekah ke Madinah? Siti Khadijah Madinah tak ingat Mekah. Rumah Siti Khadijah. Dan pada Arafah tak ada. Tutup dah. Dan pada Arafah, dan pada Muzdalifah dan Mina, dan segala jamrah yang 3. Tempat-tempat buat haji semua ni, itu semua tempat mustajab doa. Tu yang orang pergi haji, kadang ada orang kirim doa. Tapi pada-pada lah, jangan ni teks doa panjang gila. Orang tu nak buat haji, pada-pada lah, 1-2 cukup lah. Kadang dia minta ada apa-apa nak kirim doa tak, kadang kita pun sebersalah juga, kan takut dia tak ingat apa kan. Tapi dah kalau dia minta, kita kirim lah. Kalau tak minta tu, kita pun sebersalah nak kirim kan. Doa je lah, saya dapat buat haji juga, macam awak kan. Doa macam tu je lah. Baik, dan setengah daripadanya, satu, mendahulukan air sembahyang. Setengah daripada adab berdoa, mendahulukan air sembahyang. Berdoa dengan ada air sembahyang. Tak wajib lah, ini lagi baik, yang afdal. Dan sembahyang, dan menghadap kiblat, berhadap kiblat, dan mengangkatkan 2 tangannya hingga berbetulan 2 bahunya, kemudian disapukan dengan keduanya akan mukanya. 2 tangan sapu, bukan sebelah aja. Ada orang kata tangan kanan kita sapu muka, tangan kiri jangan sapu. Pasal apa? Tangan kiri ni buat cebok, kena tahi, najis. Yang najis tu tahi. Kalau awak cebok tak bersih, dia memang masih bernajis lah tangan. Kalau dah cebok bersih, dah yakin punggung tu dah bersih, tangan pun dah bersih, dia tak najis. Tangan tu tak najis. Kalau tangan tu najis, baik potong. Tak, buat apa simpan tangan najis ni tak? Kan najis kan wajib dibersihkan. Kok kalau tangan kiri awak memang najis, dia potong, bersihkan. Jadi sapu kedua muka, itu adab baca doa. Jangan kita terikut-ikut. Ada orang kata sapu muka ni tangan kanan je, tangan kiri jangan. Tak, sapu dua-dua. Lepas tu mengaku ini sunnah pula tu. Jangan. Jangan, hati-hati. Seperti barang yang tersebut pada hadis, yang suruh sapu dua-dua tapak tangan ni daripada hadis. Jadi yang sunnah ni yang dua-dua tangan sapu. Dan mengumumkan dengan doanya akan sekian muslimin dan muslimat, umumkan untuk muslimin dan muslimat. Dan serta dengan khusyuk, tadarru' dan merendahkan suara dengan meminta doa, kerana firman Allah Ta'ala,
Artinya lebih kurang meminta doa olehmu akan Tuhan kamu padahal tadarruk kamu dan perlahankan suara kamu. Suratul A'raf ayat 55. Kata setengah daripada sulus, yakni 1/3 orang dahulu-dahulu. Apa orang dahulu yang bijak pandai lah, ulama-ulama kata bermula doa dengan sir, yakni perlahan itu terlebih afdal daripada 70 doa yang nyaring. Habis kalau macam tu imam baca perlahan ustaz. Imam kalau baca perlahan nanti makmum tak dengar. Ya tak, terutamanya kalau suami doa, isteri mesti mau dengar. Kenapa ustaz? Pasal doa suami ni kadang-kadang lain sikit. Ya Allah, tambahkanlah rezeki. Amin. Ya Allah, tambahkanlah apa ni zuriat. Amin. Ya Allah, tambahkanlah. Slow je perlahan. Yang itu slow pula. Tapi bininya amin aja kan. Baik. Jadi imam dibaca baca doa nyaring itu ada dalilnya. Bukanlah maknanya bila macam ni doa imam pun kena perlahan, tidak. Satu untuk mengajar, dan satu lagi supaya makmum dengarlah, boleh aminkan. Dan setengah daripadanya ni kalau kita doa sendirilah, afdal pelan-pelan. Dan setengah daripadanya duduk atas dua lututnya, duduk macam duduk antara dua sujud lah. Itu adab. Kalau dah tak boleh nak bersila, bersilalah. Tak boleh duduk, nak berdiri macam mana? Tak boleh. Dan jangan mengangkatkan matanya ke langit, jangan tengok langit. Pada ketika meminta doa, tengok mana? Tengok tapak tangan lah. Dan hendaklah tawassul kepada Allah dengan anbiya-Nya. Ya Allah ya Rabbi Karim, tawassul, bertawassul dengan anbiya dan aulia-Nya dan orang solihin, dan mendoakan bagi dua ibu bapanya. Minta tawassul, ya Allah, dengan keberkatan nabi-nabimu, dengan keberkatan wali-walimu dan orang-orang soleh, makbulkanlah doa kami. Disuruh tawassul tu adab. Ada yang mengatakan ni haram, ni bid'ah. Ini minta kepada makhluk. Tidak, kita bukan minta kepada Nabi, kita minta kepada Allah. Cuma kita ni amal kita tak berapa banyak ataupun ada yang dosa. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan nabi-nabi yang terpelihara dosa, dengan keberkatan wali-wali yang banyak amal soleh, dan orang-orang solihin, dengan keberkatan mereka ni Allah Ta'ala mudah-mudahan makbulkan doa kita. Dan mendoakan bagi kedua ibu bapanya. Jangan tinggal doa ibu bapa. Paling kurang Rabbirhamhum kama rabbawna sigara. Itu daripada Al-Quran. Rabbir, ya Allah, Rabbi irhamhum, rahmatilah mereka, ibu bapa ku. Rabbirhamhum kama, seperti mana Rabbirhamhum kama rabbawna, mereka mengasihani kami saghira, ketika kami kecil. Ya Allah. Dan membaikkan harap kepada Allah, sangka baik Allah Ta'ala terima doa kita. Dan mengulang-ulangi pada doanya sekurang-kurangnya tiga kali, paling kurang. Kadang imam ulang ni je, waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Makmum yang dah belajar, aminkan aje lah kan. Makmum yang tak belajar, alah apa nak ulang-ulang ni. Memang adab. Kalau boleh semua doa sekali, itu baru waqina azabannar. Belum semua sekali. Kalau Rabbana atina tu ulang tu pun tak macam mana dah makmumnya. Memang disuruh ulang, itu adab. Tak buat tak apa. Habiskan sikit. Dan jangan disegerakan dengan lambat perkenannya atau berkata, telah aku meminta doa beberapa kali maka tiada diperkenankannya bagiku. Jangan. Jangan disegerakan dengan lambat perkenannya. Ya Allah cepatkanlah, ya Allah makbulkan, ya Allah cepatkanlah. Jangan, tak beradab. Kadang kita tak perasan, ya Allah cepatkanlah sembuh si fulan. Rupanya cepatkan tu tak elok. Sembuhkan, ya Allah sembuhkanlah si fulan. Dah. Kadang tak perasan benda tu. Saya doakan awak cepat sembuh lah. Kadang benda tu tak perasan. Cepat tu kalau boleh tak payah sebut, ya Allah sembuhkanlah. Apatah lagi kalau ya Allah telah meminta aku doa berkali maka tiada diperkenankan bagiku. Jangan.
Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ini beberapa masa-masa makbul doa, tempat-tempat makbul doa dan adab-adab untuk makbul doa. Mudah-mudahan dapat kita amalkan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.